Sebenarnya okey, kita faham memang mencabar bawa anak. Kadang tim saya dah minta dah. Mungkin kalau ada yang agak sebenarnya kita faham memang ibu-ibu yang sangat hebat bawa anak kecil. Cuma mungkin bila anak tu tak boleh nak mampu dikawal, kita dukung sekejap dekat luar, bagi dia tenang, bagi dia macam dapat makan sikit ke apa, lepas tu masuk balik. Macam tu. Satu lagi, insya-Allah boleh dengar dengan jelas juga dekat luar. Saya cakap dekat tim tu sebab tim dah faham dah. Saya tak akan tegur terbuka. Saya akan minta tim tu pergi cakap, "Mai saya tolong tenangkan anak." Kadang tim tolong dukung anak kat luar macam tu lah. Tapi kadang tim pula macam tak perasan. Jadi minta maaf saya terpaksa sebut. Jadi tuan-puan sekalian, bukan apa kadang ceramah ni kita nak fokus pada poin tu jadi macam sedikit terganggu macam tu. Okey tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Yang kecil hati pula ya, sebenarnya kita kagum dengan ibu-ibu macam ni. Bukan senang ya datang menuntut ilmu bawa anak. Hebat muka Allah mudahkan usaha ibu-ibu, semualah ibu nenek. Okey, hadis ni sebenarnya ada kisah. Seorang sahabat Nabi, dia balik daripada Syam. Negara Syam ni dulu satu negara je, satu pemerintahan Syam ni. Yang mana Syam ni sekarang 4 negara. Palestin, Lebanon, Syria, Jordan. Betul lah, betul kan 4 negara. Sekarang dah berpecah. Kalau dulu dipanggil Syam. Ada sahabat Nabi ni, dia pulang daripada Syam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku melihat Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristian ni menyembah pemimpin-pemimpin mereka, sujud pada pemimpin mereka. Sujud pada pemimpin mereka, sujud kepada orang-orang yang penting." Lalu sahabat Nabi kata, "Sesungguhnya ya Rasulullah, engkau lebih layak untuk disujud." Faham tak? Sahabat Nabi ni tengok, engkau lebih layak untuk disujud. Jadi Nabi kata jangan kamu buat begitu. Sebab memang tak dibenarkan manusia sujud pada manusia. Tak dibenarkan. Cuma Nabi sebut sekiranya dibenarkan manusia sujud kepada manusia, maka aku mahu wanita ini, aku perintahkan wanita ini sujud pada suami. Bukan maksud sujud betul-betul, tetapi sembahannya pada Allah, sujud sebagai tanda untuk memuliakan, menghormati atau mentaati. Jadi perkataan sujud di sini adalah bukan kerana menjadi hamba kepada suami, tidak. Jadi kita kena faham sebab apa Nabi sebut begitu. Sebab ketika itu manusia sujud kepada manusia lain, rakyat sujud kepada raja, rakyat sujud kepada pemerintah. Sebab itu mereka balik dan beritahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku lihat sekian-sekian." Sebab itu Nabi jawab macam tu. Subhanallah. Namun apa maksud sebenar? Nabi kata, aku meminta isteri untuk sujud kepada suami, membawa maksud. Nabi nak beri gambaran besarnya hak seorang suami terhadap isteri. Hak seorang suami terhadap isteri sangat besar. Sebab itu isteri dalam rumah tangga berusaha menunaikan hak suami, dan suami pula berusaha menunaikan tanggungjawab terhadap isteri. Dua-dua sama berat sebenarnya. Suami kena tunai tanggungjawab, isteri kena tunaikan hak kepada suami. Apa hak suami terhadap isteri? Apa hak suami terhadap kita? Suami boleh meminta kita buat dan kita kena taat selagi mana tidak melanggar syariat. Tapi boleh bincang dalam perkara yang bukan perkara wajib untuk dia suruh kita buat. Kita boleh bincang, kita boleh kata tak nak dalam perkara yang tidak wajib. Kita boleh cakap, "Saya letih, bukannya terus berdosa. Suami saya buat Maggi pukul 2 pagi. Saya tak larat abang. Awak ni derhaka. Saya tak buat larangan, saya tak suruh buat benda yang teruk, suruh masak Maggi je. Bang, awak masaklah sendiri." Tak boleh terus letak isteri derhaka. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian,
Muslimat sekalian, 4 perkara tu kita kena jaga. Solat, puasa, maruah. Kemudian yang keempat, siapa yang ada suami, siapa yang tak ada suami, dia berpindah kepada ibu ayah ataupun direct menjadi hamba Allah yang taat. Alhamdulillah. Okey, muslimin muslimat. Saya nak baca ni. Mana? Tentang ayat. Subhanallah. Okey, yang berkaitan dengan khutbah terakhir Nabi SAW. Okey, kita dengar. Sebab apa? Khutbah terakhir ni adalah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah berpesan perihal wanita. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Khutbah terakhir ini disampaikan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah di Lembah Uranah Gunung Arafah. Ia adalah khutbah perpisahan, khutbah terakhir sebelum Nabi wafat. Saya bacakan ni dan kita sama-sama hayati, menunjukkan betapa Nabi bimbangkan tentang wanita. Nabi pesan tentang wanita kepada para lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai wanita, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarkanlah dengan teliti kata-kataku ini, dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Bila kata tahun ke-10 Hijrah ni, tahun Nabi wafat tadi. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap muslim sebagai amanah suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, mulai saat ini segala urusan yang melibatkan riba hendaklah dibatalkan. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu. Ini start. Nabi sentuh, Nabi beri peringatan pada suami. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Nabi sebut perkataan, mereka berhak untuk mendapat makan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu ataupun layanilah isteri kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah, mereka sama sekali tidak boleh mengizinkan masuk orang yang kamu tidak suka ke dalam rumah kamu, dan mereka dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah baik-baik kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kamu, dan kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali atas takwa dan amal soleh. Subhanallah. Kalau nak baca ni, ada lagi sambungan. Cuma kita beri perhatian apa. Bayangkan ya, kalau nak beri wasiat terakhir ni, khutbah terakhir, kita bayangkan Nabi mungkin akan pesan benda yang besar-besar, pasal pemerintahan ke, pasal perjuangan ke, pasal kena kalahkan musuh ke. Tapi bayangkan dalam khutbah terakhir, dikatakan khutbah terakhirnya 3 bulan sebelum Nabi wafat. Last dah ni, peluang terakhir nak berkhutbah di hadapan para sahabat waktu haji di Arafah.
Dalam khutbah terakhir itu Nabi boleh selit tentang isteri, tentang wanita, beri peringatan pada lelaki. Nak cakapnya betapa pentingnya soal dan betapa beratnya Nabi tentang wanita, pesan pada suami, sebagaimana engkau ada hak terhadap isteri kamu juga ada hak ke atas kamu. Dan apabila mereka telah melayani kamu dengan baik, dimasak, dikemas rumah, pakaian dibasuh, dah berkhidmat, dan Nabi kata sesungguhnya mereka lah teman paling setia. Sebab itu kalau suami-suami dengan kawan-kawan dia borak lama-lama, dia gembira jumpa kawan-kawan, dia kena ingat kawan takkan setia sebagaimana isteri yang setia kat rumah. Masya Allah, kalau dia ingat pesan Nabi, dan ingatlah isteri kamu itulah teman kamu yang paling setia. Macam mana kamu busuk pun dia tak lari, mulut berbau pun dia tahannya, tidur berkerut pun dah 20 tahun tahan je lah. Perangai macam mana, sama lah kita, suami kita banyak tahan dengan kita, macam-macam perangai buruk kita, mereka lah juga teman setia. Kemudian Nabi pesan apa? Bila isteri dah buat tugas semua ni, maka mereka berhak mendapat tempat tinggal, makan, minum, pakaian dengan penuh kasih sayang. Subhanallah. Sebab itu kalau tengok cara Nabi layan isteri luar biasa, sabar Nabi dengan isteri luar biasa. Saya dapat tajuk ni kan, darjat seorang isteri solehah. Saya rasa orang lelaki kena buat tajuk darjat suami yang soleh. Ustaz-ustaz kena ceramah tajuk darjat suami soleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ikon, contoh tauladan suami soleh. Bila suami, Nabi sebagai suami balik ke rumah, pulang sebagai Perdana Menteri ni, bukan orang biasa-biasa, kekasih Allah ni, Nabi jahit sendiri pakaian. Bukannya pakaian koyak, jahit pakaian sendiri yang nak dipakai. Jahit kasut yang koyak, kalau fikir takkan isi Nabi tak tolong. Nabi kan sibuk, Nabi kan penat, isteri kan ramai. Tapi Nabi nak tunjuk contoh pada umat. Nabi seorang ringan tulang, balik rumah bukannya minta untuk dilayan, tetapi tengok isteri tengah uli gandum, pergi uli sama. Bila masuk ke rumah, cabut semua jawatan-jawatan di luar rumah ni, jadi isteri, jadi suami kepada isteri. Sebab itu Sayyidah Aisyah bila ditanya Rasulullah kat rumah macam mana, Rasulullah kat rumah macam mana, Aisyah jawab apa? Rasulullah di rumah berkhidmat untuk isteri. Saya tahu perkataan khidmat bukan hanya digunakan isteri khidmat pada suami, suami juga khidmat pada isteri. Dua-dua kejar pahala dalam sebuah rumah tangga, insya-Allah. Okey, kita sebenarnya dah habis dah ni. Ada 2 minit lagi, 10.45 sampai 10.45 kan. Oh, timbas dah kena bergerak. Kesiannya. Duduklah sekejap kat sini ambil gambar ramai. Mana yang dapat? Dah lah jauh timbas. Duduk je. Buat aturan. Dek, tolong atur. Dah siap aturan. Atur dengan perlahan. Kena belakang sikit. Atur. Lepas tu nanti kita ni. Bila dah selesai atur, tak, kita ambil gambar ramai. Tim, tolong atur tim. Kena belakang sikit. Kalau depan macam mana saya nak duduk. Okey. Sementara tu, sebab saya tak nak ganggu. Okey, kalau saya pergi seorang. Okey. Macam ni, sebab kita nak hormati majlis, boleh tak duduk? Tik, tolong kontrol. Macam ni, duduk kat bawah tu. Nanti saya pergi duduk sana. Macam tu. Okey. So kita nak hormati majlis, nanti dah siap saya akan duduk. Okey. Masya-Allah. Okey, sebenarnya saya nak buka soal jawab. Mungkin nak tanya soalan. Boleh tulis, boleh angkat tangan. Mungkin apa sajalah umum, boleh tanya soalan. Okey, nanti settle belakang tu tak settle lagi, nanti saya akan duduk. Jangan risau. Okey. Boleh. Sini boleh aja perempuan. Masya-Allah. Saya rasa tak apa dah tu, yang berdiri tu dah nampak dah. Okey, dah berdiri. Saya duduk je. Tak apa sebab rombongan bas nak gerak. Saya ambil gambar dia aja. Okey. Jadi saya duduk sini ya. Tak apa.
Okey. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Okey, okey. Jom ambil gambar. Okey. Boleh, boleh, boleh. Sedia, 1, 2. Pandai kamera semua. Sedia, 1, 2, 3. Nampak. Pandai kamera, 1, 2, 3. Okey. Alhamdulillah. Tak apa. Okey dah tu. Masuk dah semua. Okey. Ya, terima kasih semua. Masya Allah. Jumpa lagi dekat. Tak apa, nanti share gambar. Dia orang akan share. Okey, subhanallah. Okey, jumpa lagi. Sayang semua. Kesian dekat bawah ni. Sayang semua. Ya, sayang. Tak apa. It's okay. Masya Allah. Ya, sama jalan. Kita jumpa dekat KL lah, dekat Kelang, Lembah Utara. Sayang. Okey, subhanallah. Okey, subhanallah. Okey. Jumpa lagi ya semua. Tak apa, tunjuk je saya dengan dia. Okey. Ya, okey. Tak apa ya, sebab oh Masya Allah, tahniah ya, terbaik. Anjur Kampung Geng Sambat. Okey. Okey. Jumpa lagi ya. Okey. Allah Muhammad. Ya, selamat. Ya, insya-Allah jumpa lagi. Okey, subhanallah. Okey. Okey, subhanallah. Ada yang tanya soalan, cara pakai tudung yang sempurna, berdosa ke pakai tudung atas bahu? Yang kedua, apa hukum pakai stokin tapi pakai kasut tak bertutup? Bagusnya, ini soalan wanita yang dia tanya sebab apa ya? Sebab dia nak jawapan, nak kepastian, dia rasa ragu-ragu. Ini menunjukkan seorang wanita yang serius, yang ambil tahu dan serius dengan pemakaiannya, dengan dirinya. Okey, kita ni orang perempuan, memang syarat menutup aurat, tidak memperlihatkan tubuh badan, tak boleh pakai jarang, tak boleh pakai ketat, nampak tubuh badan, sama ada nampak warna kulit ataupun nampak bentuk badan. Dan dua bentuk badan yang boleh nampak bentuk. Bentuk badan macam dua bentuk badan kita ni tak boleh elak, mesti nampak bentuk. Pertama, bentuk kepala. Macam mana nak elak? Takkan nak pakai kembang supaya tak nampak bentuk kepala. Bentuk yang kedua yang dimaafkan kalau nampak bentuk bahu. Tak ada masalah nampak bentuk bahu. Ada orang kata tak boleh nampak bentuk bahu sebab bahu tu menunjukkan saiz itu, saiz macam-macam lah. Nampak bentuk badan. Jadi nampak bentuk bahu, kadang ada orang pakai tudung kan, nampak bentuk bahu. Itu dua bentuk yang boleh dilihat. Yang lain kena jaga sungguh-sungguh, jangan sampai nampak bentuk belah depan, belah belakang, peha, kaki, bentuk-bentuk tu kan. Tapi soalannya, berdosa ke pingkan tudung atas bahu? Okey, sebenarnya macam ni. Kenapa kalau saya sendiri staff, saya wajibkan pemakaian? Kamu accountant ke? Kamu masuk kerja sebagai HR ke? Kamu bukan ustaz-ustazah ni. Sebab kami ada staf lebih 100 lebih. Etika pemakaian bila jadi staf di bawah Hijrah Empire Group Sdn Bhd, walaupun dia mari interview dengan tudung kecil, lilit ke apa, saya kata kamu bagus, kami nak ambil, tapi kena ada etika pemakaian. Saya akan cakap yang perempuan macam ni, semua media ni belajar, bukan IT apa semua kan. Saya bukan wajibkan pakai tudung bulat macam saya, tapi dia orang dah ikut-ikut. Saya cuma cakap, pakai, mesti saya minta biar tudung tu kena siku, sekurang-kurangnya hampir dekat siku. Saya jelaskan kenapa saya kata macam ni. Kalau awak pakai atas ni, labuh depan saja. Bila awak buat kerja tunduk bergerak, nampak bentuk dada tu yang paling bahaya perempuan dari tepi. Setuju tak orang perempuan? Setuju. Lagi kita bergerak, bila tudung tu, contoh atas bahu kan ada style tudung atas bahu, tapi dia buat labuh depan. Tapi nampak tak sebenarnya bentuk buah-buahan tu? Nampak? Apa tak nampak? Kalau dah bergerak, angin datang,
Tapi sekurang-kurangnya kalau labur sikit, angin datang, kiri kanan dia masih terkawal, masih terselindung. Itu saya cakap terus terang tak berapik. Bukan sebab tak boleh nampak bentuk baru, sebab nak jaga bahagian yang paling tinggi risiko untuk menaikkan syahwat. Pada batang tubuh perempuan, paling tinggi menaikkan syahwat lelaki bila memandang bahagian atas depan. Betul tak? Yang kedua bahagian belakang, bawah, bentuk belakang. Sebab itu kadang saya kata kalau awak tak boleh pakai baju longgar, apa pakai tudung labur, kalau boleh cover sikit bahagian belakang tu. Tapi kalau awak tak boleh nak pakai tudung labur, awak pakai baju longgar. Memang tak jamin. Ada yang kata, alah kalau pakai baju longgar, angin datang nampak juga. Sekurang-kurangnya boleh tarik. Saya pun kalau jalan pakai jubah, angin datang berbentuk gak perut, tapi kita boleh tarik sikit cover. Tapi kalau pakai seluar nak tarik macam mana? Angin tak datang pun nampak bentuk perut tu. Nampak bentuk betis tu. Selain daripada tu, berusaha lah, mungkin kita tak biasa pakai tudung labur. Mungkin tak biasa sekian-sekian. Mungkin ada yang kata saya nak cuba. Sebenarnya kalau pakai tudung bawah tu, bawah sikit ni pun dah cover dah bagi saya. Dia pakai bawah sikit kan, InsyaAllah dah cover sikit. Cuma kalau pakai betul-betul atas ni, saya rasa memang nampak dah tutup aurat. Cuma kalau dia aktif, dia bergerak, dia akan menampakkan di sebelah sisi kiri dan kanan. Itulah sedikit penjelasan. Wanita kalau kita rasa ini dalam bab maruah, bab maruah memang nampak macam susah, tapi kalau kita dah biasa, ia memudahkan. Ada seorang arkitek ni, dia kata, Ustazah, masa Ustazah cakap pasal tudung labur, saya antara yang saya rasa benci dekat Ustazah. Saya dah lah kerja arkitek. Ustazah cakap perempuan kena pakai, pastikan tudung tu labur sikit, tutup. Saya nak buat kerja macam mana? Saya arkitek, saya kena lukis plan, saya turun site, saya kena itu ini, kerja saya lasak. Tapi Ustazah satu hari, saya cuba pakai labur. Saya tutup betul, saya pakai labur. Dia pakai tudung bawah, dia tutup separuh bahu, labur. Bukan ni macam biasa, kalau tak dia pakai ni je. Dia kata, Ustazah, rupanya kerja saya jauh lebih mudah. Saya lebih fokus. Saya lagi bebas bergerak. Walaupun mula-mula saya nak terima sebab saya benci Ustazah. Saya rasa melampau, saya rasa Ustazah keras, Ustazah berlebihan. Rupanya bila saya pakai labur macam tu, yang lelaki pun dia jaga batas dengan saya. Tak bergurau macam dulu. Kalau dulu boleh tepuk-tepuk tampar je bahu saya, sekarang tak ada. Pakaian tu menaikkan nilai dan maruah kita. Pakaian tu membuatkan orang rasa hormat dengan kita. Ada gap. Lepas tu dia kata, saya nak panjat pun kalau dulu kan, tarik-tarik juga kontrol. Tapi sekarang bila tudung dah labur, saya lagi bebas, saya nak bergerak, saya lagi aktif. Sebab saya yakin bahawa dalam situasi apapun aurat saya masih terjaga. Mana yang tetap terlihat bila angin datang, semua tu dimaafkan. Ini angin tak ada pun terlihat. Macam mana? Yang tak sengaja angin datang, kita bergerak, nampak juga bentuk yang tak boleh dikawal. Ada yang kata, Ustazah, saya memang nak macam mana? Saiz tu Allah bagi besar, minta maaf yang saya sebut. Saya pakai tudung macam mana labur tetap nampak. Dimaafkan kalau dah usaha. Tapi kalau tak usaha, tak jaga. Sebab apa? Ada tudung, kalau layer-layer, dia jadi tak nampak. Betul tak? Bila kosong, jadi nampak. Jadi bila layer-layer tu, sebab saya ni saya pakai tudung layer-layer ni bukan nak beriang Ustazah, sebab nak cover sikit. Ada tu Ustazah saya pakai tudung bunga, sebab tudung bunga tak nampak sikit. Saya Ustazah tak boleh pakai kain ni. Dia usaha. Subhanallah, Alhamdulillah. Okey. Soalan kedua, apa hukum pakai stoking tapi tak pakai kasut, tak bertutup? Tak ada masalah. Cuma cuba pakai stoking yang bukan warna kulit, sebab nampak macam seakan-akan kulit. Stoking coklat ada yang warna terang, ada warna yang gelap, ada warna hitam. Kita cuba elakkan warna kulit. Pernah tengok tak orang perempuan kan, dia pakai inner warna coklat macam warna kulit, lepas tu dia pakai tudung. Daripada jauh nampak macam leher, pergi dekat rupanya inner. Ada pakai baju warna kulit, nampak seksi dari jauh, pergi dekat, oh ada inner. Ini dibahaskan oleh alim ulama, memang boleh jatuh makruh dan boleh jatuh dilarang apa-apa bentuk pakaian yang memperlihatkan. Bahkan
Ada yang mula pakai rambut palsu sebab kata dia tutup rambut dia dengan rambut palsu, pun tak dibenarkan. Sebab ada unsur warar, kesamaran. Dia tutup aurat betul ke tak? Ni, daripada jauh, kau tak pergi dekat, ingat itu adalah dada dia. Ingat itu adalah leher dia. Sebab itu, kalau kita dapat jaga, tapi kalau pakai stocking dah tutup, insya-Allah dah bagus sangat dah tu. Okey, soalan seterusnya. Ustazah, bagaimana cara kita nak menjawab dengan suami? Maksudnya kadang kita nak bagi penjelasan tapi dia salah tafsir. Suami kata kita menjawab. Tuan-tuan sekalian, pasal menjawab ni, Sayyidah Umar pernah tegur isteri yang menjawab. Isteri ni jawab lagi lepas dah ditegur. Dia tegur, isteri menjawab. Lepas tu Sayyidina Umar tegur, kamu sekarang dah pandai menjawab. Perangai kamu dah ikut dah perangai wanita-wanita Madinah. Sebab wanita Mekah semua dengan suami takut. Suami ni memang superior dalam rumah tangga. Tak boleh jawab, tak boleh bantah, tak boleh itu. Suami nak keluar rumah, keluar macam tu je. Itu akhlak yang Nabi betulkan selepas Islam datang. Bila pindah Madinah, budaya masyarakat Madinah terbalik. Budayanya suami kalau nak keluar rumah, bagi tahu isteri, minta dengan isteri, hormat isteri, lembut dengan isteri. Jadi bila pindah Madinah, Sayyidina Umar kata, kamu sekarang dah ikut perangai wanita Madinah yang menundukkan pada suami. Lalu jawab lagi isteri Sayyidina Umar ni. Dia jawab apa? Kenapa kamu nak marah saya? Kamu pergilah marah isteri, bukan marah isteri Nabi. Sedangkan isteri Nabi juga menjawab dengan Nabi. Isteri Nabi juga ada tinggikan suara dengan Nabi. Isteri Nabi juga ada memalingkan wajah daripada Nabi. Bila Sayyidina Umar dengar tu, Sayyidina Umar terus pergi jumpa anak dia, Sayyidatina Hafsah. Kan Hafsah tu isteri Nabi. Wahai Hafsah, betul ke ada isteri Nabi yang menjawab Nabi? Yang bantah Nabi? Benar. Ada ke isteri Nabi yang merajuk, yang palingkan wajah daripada Nabi? Benar, ada. Satu hari satu malam pun ada. Lalu Sayyidina Umar pesan pada anaknya Hafsah, kamu jangan buat begitu. Kalau kamu nak apa-apa, minta dengan ayah. Kalau kamu rasa tak puas hati, cari ayah. Maksudnya jangan lepas pada Nabi. Kalau kamu rasa cemburu ke apa ke. Sayyidina Umar bimbang ni anak dia. Lepas tu Sayyidina Umar pergi jumpa Ummu Salamah pula. Wahai Ummu Salamah, betul ke ada isteri Nabi yang bantah Nabi? Ada isteri Nabi yang buat gini-gini kepada Nabi? Kemudian Sayyidina Ummu Salamah jawab, Sayyidatina Ummu Salamah jawab, kenapa kamu nak menyibuk rumah tangga orang? Direct je bagi. Tak nak sebut. Kalau cerita pasal pecah pinggan tu, ibu-ibu muslimat ceritanya Nabi duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Ada tetamu datang. Sebab tetamu ni memang akan datang ketika Nabi duduk rumah giliran Sayyidatina Aisyah. Tetamu jauh ke dekat, kalau mereka datang nak jumpa Nabi, nak beri hadiah ke, nak meeting, nak tanya ke, dia tunggu giliran kat rumah Sayyidatina Aisyah. Sebab para sahabat semua tahu Rasulullah paling suka duduk rumah Sayyidatina Aisyah. Wahyu pun diturunkan dengan isteri hanya dengan Sayyidatina Aisyah. Dengan isteri lain, wahyu tidak diturunkan di rumah isteri lain, tapi di rumah Sayyidatina Aisyah wahyu diturunkan. Selain daripada masjid, paling banyak wahyu diturunkan di Raudah tu lah. Raudah tu di antara mimbar dengan rumah Nabi tu, Raudah. Itu paling banyak wahyu Nabi diterima. Sebab itu Raudah tu sangat mulia. Lepas tu, tiba-tiba ada isteri lain hantar makanan. Kan tu rumah, waktu giliran Nabi dengan rumah Sayyidatina Aisyah. Kenapa pula isteri lain ni nak hantar makanan? Sayyidatina Aisyah cemburu. Masa tu pembantu isteri yang lain yang suruh pembantu pergi hantar, Sayyidatina Aisyah nampak. Masa tu juga Sayyidatina Aisyah hempas pinggan tu. Hempas pinggan, jatuh, pecah depan tetamu. Bukan kat dapur, bukan kat bilik, depan tetamu. Ui, kita kalau nak marah kat lelaki, buat ke macam tu depan tetamu? Tapi cerita ini bukan menunjuk akhlak buruk isteri Nabi, tidak. Apa yang berlaku, dan Aisyah cerita pada kita. Sayyidatina Aisyah yang cerita, walaupun benda tu sedikit aib supaya jadi panduan. Tapi Nabi buat apa? Nabi kutip pinggan yang pecah ni. Nabi letak atas tangan Sayyidatina Aisyah. Nabi suruh Sayyidatina Aisyah gantikan dengan pinggan yang lain. Kemudian Nabi cakap pada tetamu ni, ibu kamu sedang cemburu. Nabi sebut macam tu je, ibu kamu sedang cemburu.
Tak ada Nabi tu nak marah apa ni, jatuh air muka saya depan tetamu ni, apa ni. Nabi meraihkan cemburu seorang isteri, Nabi layan. Cemburu ni bukan satu dosa. Cuma kalau over berlebihan sampai langgar batasan syariat, itu yang berdosa tu. Jadi, sebab itu kalau kita tengok kriteria jadi isteri solehah, dalam cerita-cerita kisah bukannya satu kedudukan yang sukar sangat dicatat. Kita usaha jaga air muka. Pasal air muka ni pun satu, isteri-isteri sekalian. Senyuman paling manis kita ni pada orang luar ke pada suami? Ada suami? Alhamdulillah. Sebab suami tak ada berani jawab kan? Nanti balik rumah ni kan senyum. Bang, apa khabar? Senyum. Suami pun tengok. Dah kenapa awak? Lain macam. Lagilah kalau senyum sampai ke malam. Suami tu pun mesej, WhatsApp, anak-anak. Korang baliklah hujung minggu ni. Mak kau dah ada tanda-tanda dah. Mungkin dah dekat dah waktu ni. Tak pernah mak kau senyum, manjang macam ni. Risau pula ayah tengok. Pada mak tu baru dapat motivasi ni nak wajah yang manis. Ya, sebab dalam hadis Nabi sebut. Dia antara tanda-tanda kemuliaan ataupun kebahagiaan seorang lelaki apabila tanda-tanda isteri yang solehah, wanita yang solehah. Banyaknya yang sampai. Isteri yang solehah, wanita yang solehah. Antara tanda-tandanya apa? Nabi sebut, apabila kamu memandangnya, kamu senang. Apabila suami memandang wajahnya, hatinya senang, hatinya sejuk. Jadi suami kita pandang wajah kita sejuk hati dah ke panas hati? Sejuk Jadi wajah paling manis, senyuman paling manis sebenarnya yang patut kita beri ada pada suami kita. Sebab itu Nabi bila tengok kalau sahabat duk kongkong harta, mula cintakan harta, Nabi pun bersabda di hadapan para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kamu apakah harta yang paling terbaik yang kamu ada? Lalu sahabat Nabi kata, ya Rasulullah. Lalu sahabat Nabi pun menjawab, Nabi pun menjawab, harta yang paling baik kamu miliki adalah isteri yang solehah. Jadi nak dapat isteri solehah ni, suami kena didik, kita pun kena nekat. Okey, jadi saya dah jawab penjelasan disertasi. Suami kita kata kita menjawab. Macam ni ya. Sebelum kita nak beri penjelasan, nak jawab pada suami, kita kena baca doa dulu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca betul-betul. Apa maksud dia? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku. Yafqahu qawli, agar dia faham apa perkataanku. Cuba sebelum bebel baca doa ni dulu. InsyaAllah lepas tu suami dia tak buat lah. Nak minta gelang baca doa ni dulu. Subhanallah. Tak maksud saya ada hajat kita dengan suami. Takut suami salah faham, ingat kita tak bersyukur. Tapi kita lama dah nak benda tu kan. Baca doa ni, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Sebab kita yang nak cakap ni kena lapang dada dulu kot. Suami tolak kot, suami tak terima. Wa yassir li amri, permudahkan urusanku. Nak beri teguran pada suami ni supaya dia berhenti merokok. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, bukakan belenggu yang mengikat lidahku, takut salah cakap, salah sebut perkataan. Yafqahu qawli, agar dia memahami kata-kataku. Ini doa Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan Nabi Musa pergi menyeru kepada Fir'aun. Inilah doa Nabi Musa. Nak menghadap Fir'aun, suami kita bukan macam Fir'aun. Nak menghadap suami je, insya-Allah. Doa ni sangat membantu. Ustaz, saya jawab secara, saya tak boleh, sekarang 11:04 minit, 11 suku saya berhenti. Saya baca, lepas tu jawab ringkas. Ustazah, bagaimana nak sentiasa berlapang dada dengan suami dalam keadaan seperti tempat kerja, keluarga, anak-anak? Terima kasih. Soalan soalan saya. Bagus sangat soalan. Banyakkan, subhanallah, muslimat sekalian, amalan yang paling, nak kata, bukan paling, semua ada kelebihan fadilat. Kalau kita banyak istighfar banyak-banyak. Astagfirullah. Istighfar ni bukan sebab kita ada dosa, bukan sebab kita buat maksiat.
Istighfar ni Nabi bersabda, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah akan mudahkan urusan, Allah bukakan jalan yang tertutup, Allah akan beri rezeki yang tak disangka-sangka. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, apabila kamu beristighfar, pertama Allah akan berikan pengampunan, kedua Allah akan berikan kekayaan, yang ketiga Allah turunkan hujan yang lebat, rezeki yang tak pernah putus, yang keempat Allah berikan anak pinak yang ramai, yang baik-baik, yang keenam Allah beri kebun-kebun, yang kelima, yang keenam Allah berikan sungai yang mengalir, maksudnya rezeki yang tak pernah putus. Maksudnya istighfar ini fadilatnya banyak, bukan hanya kerana mohon ampun. Seorang wanita yang banyak istighfar, astagfirullah, 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 ataupun amalan zikir la ilaha illallah. Apa-apa wanita yang banyak zikir, bukan banyak fikir. Sebab kita orang perempuan banyak fikir, lepas tu overthinking, fikir bela-bela pula. Dan cuba kita ubah banyak zikir. Bila banyak zikir, suami balik lambat, WhatsApp tak balas. Bila banyak fikir, dia jumpa siapa ni, dia buat apa ni, itu yang balik tu jadi lain macam perangai ni. Banyak zikir, subhanallah, Allah akan buat perubahan, Allah akan tunjukkan perubahan yang besar. Walaupun suami tak berubah, kita yang berubah. Kita lebih tenang, kita lebih kuat, lama-lama suami akan berubah, insya-Allah. Ustazah, bagaimana jika suami tidak izinkan isteri keluar menuntut ilmu? Adakah dia perlu tuntut taat kepada suami sedangkan suami tidak berusaha memberikan ilmu pada isteri? Zaman sekarang boleh tuntut ilmu daripada media sosial. Kalau ilmu ataupun persoalan yang dipelajari dah cukup melalui media sosial, maka taatlah suami yang tak izin dia keluar. Boleh, kita tak tahu kenapa suami tak izin. Mungkin bila dah keluar, suka sangat keluar sampai tak abai tanggungjawab dekat rumah. Keluar sampai tak masak. Keluar sampai... Saya tak nak bahas pasal hari ni tak apalah, sekali-sekala kan kesalahan kat suami. Masya Allah. Tapi ada yang memang sebab keluar yang sampai balik rumah dah penat, tak layan suami, buat muka dengan suami. Bila suami tu keluar, nak keluar hari-hari dah pergi kuliah ni. Ni pergi kuliah bukan pergi buat maksiat. Nak tunggu awak pergi, awak dah pergi. Cukurlah saya pergi, awak pun dapat pahala. Kamu main lagi. Dah awak lama tak masak. Masak bukan tugas saya, tugas awak ke suami. Sediakan kamu. Itulah bahayanya tu. Bukan bincang pasal siapa yang wajib masak ni. Akhlak sekarang. Akhlak, cara bercakap, cara menjelaskan. Allahu Akbar. Jadi kalau suami tak izin sekarang ni kan, banyak masalah fik ke apa persoalan, kita search boleh jawapan. Ustaz ni ada jawab, ustazah ni ada jawab. Jadi mungkin selepas dah seminggu tak keluar, 2 minggu tak keluar, akhirnya suami pula yang suruh bila nampak isteri ni taat. Kadang orang lelaki ni, dia nak rasa ditaati dan dihormati. Bila dia dah dapat hak dia, dia pula yang suruh. Pergilah, nak pergi, saya hantar. Macam tu lah. Betul tak? Tapi bila dapat isteri dia keras, dia pun keras. Orang lelaki ada ego, perempuan ada ilmu. Bila ada ilmu, si keluarlah macam-macam perkataan yang tak sepatutnya. Lelaki pula dah ego, dia buat tindakan yang tak sepatutnya. Masya Allah. Seterusnya Ustazah, macam mana nak jadi isteri yang terbaik? Bagaimanakah nak didik hati supaya menjadi ikhlas dalam membina rumah tangga yang bahagia? Bagus soalan orang mabuk ni, dahsyat lah soalan. Saya tak, dulu masa awal kahwin, saya akan berubah, selalulah janji macam tu kat suami kan. Saya akan jadi isteri yang lembut, saya akan jadi isteri yang taat. Bila gaduh baik kan, dah lama dah tak berjanji dah. Sebab kadang bertahan 2-3 jam je. Tapi yang saya cuba buat sedaya upaya ialah sebelum tidur mesti minta maaf dan minta redha. Sebab saya tak boleh janji saya tak buat salah. Saya tak boleh janji saya akan jadi isteri yang lembut, hak muka manis je, tak menjawab. Saya kata saya tak boleh janji. Sebab saya takut janji tu hanya janji yang palsu je, mempermainkan janji. Tapi yang saya berusaha adalah sebelum tidur, saya minta maaf banyak-banyak. Saya minta awak redha dengan saya. Tapi bukanlah cakap saya awak. Adalah panggilan tu baby ke kan, baby. Tapi saya tak panggil baby ya, suami saya geli lah, pula panggil baby kan. Maksudnya adalah panggilan tu. Sebab apa kita tak boleh daripada salah. Mula-mula kita nak juga dia minta maaf. Awak tak nak minta maaf. Saya tak ada salah, dia jawab. Tapi lama-lama jadi rutin. Sebelum tidur suami isteri saling memaafkan. Dan sebelum tidur saling memaafkan. Kalau saya nak cerita kisah memaafkan sebelum tidur ni, memang ada kisah seorang sahabat yang sangat hebat. Sampai Nabi kata sedekahnya diterima oleh Allah. Okey, tak apa. Jika suami tidak menunaikan hak isteri, contoh dari segi nafkah
dan kewangan, bukan sebab dia mampu, tapi dia memang tak mampu. Adakah isteri perlu taat kepada suami? Masih wajib taat? Saya macam ni, buat nafkah, memang suami wajib bagi nafkah. Tapi kalau suami tak mampu, memang tu dia tahap kemampuan. Gaji dia 800, dia dah cari kerja tak dapat, itulah kerja kampung yang dia boleh buat. 800 tu ngam-ngam je, beli makan dan tak cukup. Lalu isteri ni redha, maka gugur. Bukan gugur, maksudnya suami ni tak berdosa lagi dah. Isteri redha. Dan kedudukan isteri yang redha bila suami tak bagi cukup nafkah ini, sangat tinggi, sangat hebat tuan-tuan sekalian. Ini bukan wanita akhir zaman je lalui situasi ni. Di zaman Nabi dan anak Nabi sendiri, Sayyidatina Fatimah sampai minta sesuatu dengan ayah, padahal suami ada. Sebab apa? Sayyidina Ali sibuk pergi dakwah, sibuk pergi pengalaman, sibuk ni, Sayyidina Ali tak boleh nak bagi tumpuan untuk menjaga ekonomi rumah tangga. Dan Sayyidatina Fatimah rela. Tapi satu ketika Sayyidatina Fatimah perlu sangat pembantu, dah tak larat dah, pergi minta dengan ayah, bukan minta dengan suami. Suami pun tak ada kat rumah nak membantu, tapi suami isteri ni rela. Isteri ni dah setuju, maka tak ada dosa. Sebab itu hari ni kita jumpa isteri ada ramai yang mampu, ada rezeki sekian-sekian. Tak apa bang, saya bayar. Tak apa bang, rumah saya ni. Tak apa. Ui besar. Sampai Nabi jawab soalan seorang wanita ni, ya Rasulullah, aku beri makan kepada suami dan anak-anakku, ada pahala sedekah tak? Nabi kata 2 pahala sedekah bagi kamu. Bukan 1, 2. Lelaki suami bagi kat isteri 1 pahala sedekah. Tapi orang perempuan bagi dekat suami sebab bukan tanggungjawab, 2 pahala sedekah. Sedekah jariah dan sedekah qarabah. Semua dinamakan sedekah. Dan sedekah qarabah ini lebih, memberi yang dekat ini lebih afdal daripada memberi yang jauh. Isteri beri pada suami. Sebab bila kita akhir zaman, memang banyak pekerjaan orang buka pada perempuan. Majikan banyak nak orang perempuan banyak lelaki. Minta maaf lah. Saya bila buat interview, lelaki datanglah seorang, perempuan 20 orang. Tak tahu mana pergi lelaki. Bila interview tu, memang perempuan juga bagus, kerja cekal, pengalaman. Bila buat kerja pun minta maaf lah. Yang boleh buat siap kerja daripada awal sampai akhir perempuan juga. Kadang yang lelaki nak kena push, nak kena cakap kerja pun, alah kamu ni saya dah cakap, kena cakap 10 kali. Saya risau sebab saya ada anak lelaki 3 orang. Saya kata saya tak nak anak lelaki ni jadi beban dekat syarikat besok. Orang lelaki duduk, tunjuk-tunjuk muka, main-main, lepas tu balik kerja. Tak serius, tak sungguh-sungguh. Perempuan kan jenis macam tu, serius, sungguh-sungguh apa semua. Sebab itu tak pelik hari ni pendapatan wanita, bila dia buat, dia jadi dia buat. Kalau dia meniaga tu, jadi dia meniaga. Kalau dia dah buat online tu, sungguh-sungguh dia buat online. Tapi jangan apabila rezeki datang daripada kita, kita jadi sombong dengan suami. Sebab itu ada wanita kan, dia memang tak puas hati dengan suami. Ini ramai. Bukan saya tuju kisah sekarang. Saya tak nak komen langsung kisah yang viral sebab kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Tak ada kaitan. Saya selalu sebut dah perkara ni. Isteri datang, ustazah, saya yang kerja teruk, saya yang tanggung ni. Saya cakap apa? Kalau puan redha, Allah dah pakai rezeki dalam keluarga melalui puan, insya-Allah inilah pahala yang sangat besar. Saya macam mana saya nak belakang dada ustazah, saya tak boleh nak suami usaha, suami yang tanggung semua. Saya cakap macam ni, puan doa, ya Allah berikanlah aku rasa redha, engkau memilih aku menjadi asbab rezeki keluargaku. Lepas tu ada pula ustazah saya dalam rumah tangga yang selalu suruh semayang, suami saya buka mulut pun tak nak. Suruh ngaji Quran, suruh zikir. Suami saya tu macam tak ada fungsi je ustazah. Anak tak semayang pun tak ada dia nak bising. Saya dah duduk sibuk pasal hal solat, hal puasa, hal zikir, hal baca Quran. Saya kata puan, nak macam mana puan dah nasihat dah, puan dah marah dah. Sekarang puan dengan Allah, ya Allah aku redha, aku menjadi asbab hidayah dalam keluargaku. Maka kalau anak suami solat sebab puan bebel, anak suami baca Quran sebab puan bebel, puan dapat semua pahala yang mereka buat. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang menganjurkan satu kebaikan, lalu ada orang yang ikut, dia dapat pahala yang sama tanpa mengurangi. Jadi bila puan semayang, puan bukan dapat pahala puan semayang je. Puan dapat pahala suami semayang, anak semayang, sebab puan lah yang susah payah kejut bangun, paksa semayang subuh. Kalau kita faham nilai, melihat sesuatu dengan kacamata akhirat,
bukan kacamata dunia, bukan buat perbandingan dengan orang jiran sebelah, dengan orang dalam Facebook, kita akan rasa, ya Allah, aku kejar akhirat. Akhirnya Allah akan buat suami berubah, anak berubah. Okey, adakah kita perlu berdiri sewaktu kita nak menunaikan solat sunat secara duduk? Solat sunat sebenarnya boleh duduk, yang sihat pun boleh duduk. Nak duduk pun boleh, duduk atas kursi boleh. Tapi pahala separuh. Tapi kalau kita nak dapat pahala penuh, kita tak boleh sujud, kita boleh kena berdirilah waktu berdiri kalau mampu berdiri. Itu simple ya. Sebab itu kalau boleh kita jangan tinggal solat sunat. Yang Nabi pesan kepada seorang sahabat, jangan kamu tinggalkan solat sunat witir sebelum tidur, dan solat duha setiap pagi 2 rakaat. Nabi pesan jangan kamu tinggalkan. Jadi selepas solat isyak sebenarnya bukan senang lepas 4 rakaat nak bangun 3 rakaat solat witir, betul tak? Solat je duduk, walaupun kita boleh berdiri. Lepas bagi salam duduk. Sekejap je baca Fatihah. Kalau rasa malas sangat, tak perlu nak baca mana-mana surah. 2 rakaat bagi salam, lepas tu tambah lagi 1. Solat witir sekurang-kurangnya 3. Kalau tak cukup masa barulah boleh ambil 1. Tapi kita ni kalau dah buat satu je lah sebenarnya. Solat witir paling sekurang-kurangnya 3. Tapi 1 pun diterima. Itu pun ada perbahasan ulama. Dan itu pun Nabi sebut apabila tidak cukup waktu, maksudnya dah tinggal nak masuk subuh dah, tak sempat 3, boleh buat 1. Jadi solat sunat memang boleh buat duduk, tak ada masalah. Ada keringanan. Daripada tak solat, lebih baik solat walaupun duduk. Tapi kalau berdiri dapat pahala penuh, duduk bagi yang sihat dapat pahala separuh, duduk bagi yang sakit tetap penuh sebab dia uzur. Ustazah nak tanya, hakkah darjat isteri solehat pekerjaan? Nak tanya, naikkah darjat isteri solehat pekerjaan dan orang sekeliling masih pecahan juga? Okey, dan orang sekeliling main peranan juga tak? Okey. Naikkah darjat isteri solehah pekerjaan dan orang sekeliling mereka? Okey, tak apa, cuba baca. Dah habislah soalan. Wah, laju saya. Berdasarkan isteri yang berkecil hati kepada suami, macam mana nak jadi isteri yang redha dengan suami? Apa salah pula kecil hati dengan suami? Suami pun manusia biasa, bukan malaikat. Normal lah kecil hati dengan suami. Kecil hati dia, tinggi suara kecil hati dia, tak banyak mak kecil hati ni normal. Masya Allah. Ini kan kalau tak jawab ni mungkin ingat kecil hati pun berdosa. Apa tekanan dalam hati? Kadang nak mangkat suami, maki dalam hati, berdosa tak? Faham tak? Tak keluarkan mulut ni, dalam hati ni. Dalam hati je, contoh dalam hati je. Bengong dia ni, contoh. Tak mulut tak keluar, dalam hati je. Mata dia tengok ini je, dalam hati macam-macam ni. Geramnya aku dia ni, nak tengok rasa muka ni. Muka tu contoh. Bukan saya cakap saya buat je. Subhanallah. Bila sebut kecil hati tu dalam hati lah kan, betul kan? Berkenaan ni jadi panjang sikit, tapi saya cuba ringkaskan. Masa ni turun ayat firman Allah, sesungguhnya apa sahaja yang kamu lakukan akan dihitung, bahkan apa yang terkandung dalam hati. Lalu para sahabat pergi jumpa Nabi, menangis-nangis teresak-esak. Ya Rasulullah, engkau perintahkan kami solat, kami buat ya Rasulullah. Engkau perintahkan kami puasa, kami buat ya Rasulullah. Dan engkau perintahkan kami jihad pun kami buat ya Rasulullah. Tidak berat, kami buat ya Rasulullah. Tetapi bila turunnya ayat ini kami tidak mampu ya Rasulullah. Tak mampu apa? Tak mampu nak jaga lintasan hati ini. Ya Rasulullah, kami tidak mampu. Kemudian Nabi jawab apa? Kenapa kamu berkata, kan firman Allah ni, ayat yang firman Allah dalam ayat yang ke-3 terakhir surah Al-Baqarah ni. Nabi kata, kenapa kamu berkata, adakah kamu nak mengikuti seperti mana orang Yahudi yang bila turun perintah sami'na wa asayna, kami dengar dan kami tak taat. Tapi jawablah, lalu Nabi beri jawapan apa? Kalau kamu rasa tak mampu, kamu kena jawab sebagaimana firman Allah ayat kedua terakhir dalam surah Al-Baqarah. Ayat apa? Amanar Rasul. Okey, kita tengok ayat tu. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nabi kata, kamu jangan cakap bahawa kamu tak boleh, tapi jawablah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan kami mohon ampun kepada Tuhan kami dan kepada Allah lah dikembalikan. Soalannya, walaupun kamu rasa berat nak jaga apa yang terlintas dalam hati, tetapi kamu jangan jawab tak mampu dan tak nak taat, tapi kamu jawablah saya dengar dan saya taat. Namun ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang mana terlepas juga tu. Faham tak? Ya Allah, ampunilah. Astagfirullah, yang saya kata astagfirullah tu melapangkan dada. Ya, sebab apa? Selepas itu berkat sahabat Nabi menangis ni, sebab kata kami tak mampu nak jaga lintasan hati. Kita kan tengok orang jalan slow pun dalam hati slownya jalan hingga kaki. Tengok orang duduk laki bini kat tepi lain macam bergaduh je. Kan semua yang nampak boleh terlintas ke hati. Usaha ni besar punya bulat daripada fajar. Contohlah apalah kan. Subhanallah. Bukan senang nak jaga lintasan hati. Betul kan? Kadang tengok muka perempuan, muka lain, tangan lain, bedak tebal, tangan hitam. Oh, contoh. Dia tu tengok pakai tudung lapuk. Tengok pakai tudung lapuk, stokin tak pakai. Oh, bukan senang. Kita baru 2 hari pakai stokin, dah tengok orang lain lah. Tu tengok kaki orang lain. Isteri rumah tak pakai stokin. Dia baru 2 hari pakai. Contoh. Oh, bukan senang kan? Sebab itulah Nabi kata, walaupun rasa susah, mohon ampun je. Ghufranaka, istighfar. Sebab dosa yang terkandung dalam hati belum dicatat dosa besar. Bila jadi dosa besar? Bila keluar pada lidah, bila cakap. Itu yang Nabi jawab dalam hadis yang lain. Apa yang terkandung dalam hatimu belum dicatat, kecuali apabila dizahirkan pada lidah. Suatu kadang kecil hati, nak marah dengan suami, nak marah dengan siapa-siapa, kita marah dalam hati. Janganlah kita rasa tu membuat dosa besar. Istighfar ini menggugurkan dosa kecil. Kadang kita sangka buruk terlintas dekat hati kan. Bukan senang. Kalau nak marah dekat mak lah, nak marah dekat adik-beradik lah. Jadi istighfar, dia akan menggugurkan. Dan orang yang selalu istighfar, lama-lama hati dia pun mudah bersangka baik dengan orang. Susah nak kecil hati, susah nak marah. Alhamdulillah. Terakhir ni, nak tanya, nak naikkan darjat isteri solehah, persekitaran dan mas sekalian main peranan juga tak? Memanglah main peranan, tapi tak dapatlah saya nak jawab panjang lebar. Semua main peranan. Terakhir, puan-puan, ibu-ibu, para wanita sekalian, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar masuk ke dalam hati dan membentuk akhlak kita. Jadi tolonglah tapis apa yang kita tengok kat media sosial tu. Tolonglah tapis apa yang kita dengar tu, supaya hati kita ni baik. Soal nak jadi isteri soleh adalah soal kita dengan suami kita, bukan kita dengan suami orang lain, bukan dengan isteri orang lain. Hal kita, rumah tangga kita. Jadi tak payah kita menilai diri kita ni teruk sebab tengok isi orang lain lagi lembut dengan suami. Memang Allah dah buat kita macam tu. Jadi kita berusaha lah wajah yang manis, hormat suami, cakap elok-elok, nak minta sesuatu dengan elok. Kalau bergaduh, kalau buat salah, maafkan. Dan kepada siapa yang suami dah meninggal ataupun dah berpisah, jaga betul-betul sebagaimana kita nak aib kita dijaga. Dan tolong, walaupun bagi sini-sini, bagi umum-umum, jangan bagi gambaran seolahnya nak buruk-burukkan. Minta maaf lah ya, saya bukan pasal isu semasa. Kita tak payah nak cakap isu semasa. Kebanyakan kalau orang berpisah kat kampung, satu kampung tu dengar kisah buruk, betul tak? Sebab itu kadang nak komen orang lain kat media sosial, macam lah tak pernah cerita pasal keburukan, macam semuanya terpaling sembunyikan aib. Macam tu lah. Jadi orang ramai, orang kampung, mak saya cakap macam tu lah malam tadi. Saya balik dalam kereta kan, mak saya duduk ikut isu lain. Saya cakap dekat mak saya, mak isu tu dah sejuk dah mak, sekarang isu panas, isu ni. Saya duduk cakap nak pancing mak saya. Mak saya jawab apa? Dia apa nak sibuk pasal rumah tangga orang? Padahalnya kalau siapa-siapa berpisah kat kampung pun sama lah, yang keluar cerita buruk, mana ada cerita baik-baik. Dia orang tu berpisah sebab suami dia baik sangat, isteri dia tu baik sangat. Mana ada kalau berpisah keluar benda yang tak elok lah. Jadi mak saya kata, kalau
adik-beradik, orang kampung ke siapa, memang macam tu. Kenapa pelik sangat kalau benda tu berlaku? Nampak buruk sangatlah isteri tu terkeluar, suami tu sekian-sekian. Yang teruk adalah akhlak umat Islam hari ini. Terlalu mengambil tahu berlebihan hal yang tidak berkaitan. Akhirnya buang masa, nasi pun tak masak, duk baca gosip tu je. Lepas tu gaduh dengan lelaki marah. Lepas tu dia pun kait dengan macam-macam. Awak ni sibuk sekali tak masak gini. Suami tak layan sebab isteri ajak gosip. Orang kita nak dengar. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Kita bertemu lagi insya-Allah pada lain masa, paling waktu. Mudah-mudahan dapat manfaat. InsyaAllah kita mati sebagai wanita salihah, isteri salihah, hamba Allah yang salihah, dan dikurniakan husnul khatimah, dikurniakan jannatul firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Okey.